Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengharapkan anda dalam keadaan tenang, dan saya pun alhamdulillah syukur Tuhan bagi panjang umur boleh bertemu dengan anda pada malam ini. Seperti biasa, kita sambil mendengar tu kita teringat balik pada kawan-kawan kita yang tengah sakit, dan ada yang tengah sengsara, ada yang melalui COVID, ramai sangat kena sekarang, sehingga kan kita macam dah tak heran pula. Tapi saya masih lagi berhati-hati, dan saya nasihatkan kepada warga kerja saya, staf saya, anda dan adik-beradik semua, pastikan anda jangan melawak lagi. Masih tak boleh, masih tak lepas. Seperti biasa, kita mulakan dengan sedikit riwayat pistachio, namanya daripada pokok Pistacia tree, okey. Dan anda tahu tak, ada sampai begitu popular, saya pun tak tahu, rupanya ada hari pistachio. Macam kalau kat Malaysia ni hari merdeka kan, kat dunia ni ada beberapa hari yang special, termasuk satu dinamakan Pistachio Day, sama macam tu sekali, pada Februari 26 hari bulan. Lain kali kalau you teringat, hari Februari 26 tu beli pistachio sedikit, okey. Baik, saya pun tak tahu kenapa dia orang panggil kacang ni cerdik. Ada orang belah bahasa Malaysia ni, dia mungkin translate, dia kata kacang cerdik. So adalah orang buat cerita kalau makan kacang ni boleh jadi geliga, otak jadi bagus semua. Memang betul ada kaitannya dengan peredaran darah ke otak semua. Tapi saya tak berapa percayalah benda ni, okey. Sebab kebijaksanaan tidak akan datang bergolek macam tu saja. You kena study dan sebagainya. Baik. Tapi masalah banyak pakai smile nuts, dia panggil smiling nuts, kacang senyum dia panggil. Ada orang panggil happy nuts. Mungkin bila you makan, memanglah sebab dia sedap kan, jadi you happy lah. Tapi rupa-rupanya dah 9,000 tahun kacang ni berada di dunia, sejak zaman kalau you orang-orang Kristian kata dalam Injil dia orang, kitab Injil dia orang, dah ada nama kacang pistachio ni disebut bersamaan gandingannya dengan madu dan bersamaan dengan rempah ratus, spices. Jadi kita sampai sekarang pun kita bawa-bawa, memang ada kaitannya dengan kebaikan kesihatan kita. Asal usulnya ditanam banyak di dulu-dulu lagi ada di Middle East, kawasan inilah negara Arab, terutama sekali di Iran dan Iraq, dan ada juga sampai ke Afghanistan dan Uzbekistan, Uzbek lah kan. Tapi sejak diberi beberapa pembaharuan dari pokok pun, dia bertukar-tukar kan. Ada jenis ni pergi kawasan Australia, namanya seperti jenisnya Sirora. Tapi yang famous tu dia sampai ke US, dia jenis namanya Kerman. Kerman ni asal usulnya di negara Iraq, asal benih tu, tapi dia orang pakai nama terus sampai sekarang. Jadi semua pokok kat US adalah jenis Kerman. Kerman ni sebab dia besar kan, US sukalah boleh ekspor mahal dan berat dan sebagainya. Tapi kalau di bahagian Mediterranean tu namanya Napoletana. Orang Itali, dia macam-macam tu lah nama dia. Jadi dalam dunia ni top 4 country ialah US nombor 1 paling besar, negara pengeluar, Iran, lepas tu datang China dan Turki. Padahal dulu Turki juga famous kan. Sebab tu siapa kan yang pernah pergi Turki kan, dia ada buat baklava, tahu tak? Kuih diorang kan banyak yang manis-manis tu. Ada kaitannya dengan sikit je dia punya side effect dia kalau tak jaga. Itulah aflatoxin pun boleh ada di dalam kacang pistachio. Selalunya saya tekankan kepada kacang tanah. Sebab apa? Nombor 1, kacang tanah lebih murah dan lebih senang rakyat kita makan. Saya dan anda semua kalau tak tahu, kacang tanah merupakan kacang yang juga sedap, tetapi perlu berhati-hati sebab aflatoxin tu boleh menyebabkan kanser. Bahayanya aflatoxin ni yang pun boleh lekat di pistachio yang terdedah ataupun yang lembab atau yang cendawan atau berkulat. Kulat is the right word. So aflatoxin ni kena jaga sikit. Sebab apa? Dia tidak menukar wajah kacang tu sangat. Dia kadang-kadang nampak putih-putih sikit. Itu kalau dah lambat dah. Tapi biasa-biasa kita tak nampak apa, dan rasa pun tidak bertukar. Kecuali kalau dah lembab sangat, itu dah basah semua, dah masuk angin, orang Melayu katakan. Tapi ini kalau dalam keadaan biasa pun aflatoxin tu boleh terdapat di kacang pistachio. So kalau you tengok agak-agak macam dah lama sangat, dah expiry date semua tu, tak payahlah nah. Okay, takut nanti liver cancer is the number 1 cause by aflatoxin. Baik, lain pada tu, kacang ni very very safe and very very nice. Saya dah kata tadi, kalau nak beli yang berkulit, sebab kulit tu memberi kawalan ataupun protection, tahan lama sikit kacang ni.
Cuma kita malas lah nak kopak tu. Kalau ada yang dah kupas tu lagi senang, tu tak? Apapun kebaikannya, nombor satu, berita baik untuk orang gout. Sebab tu saya cerita ni, sebab saya selalunya mencari kacang-kacang yang saya suka kacang, tetapi saya tak boleh makan semua kacang. So antara yang boleh saya makan ialah kacang pistachio. Dia antara semua kacang yang terkenal, yang agak ada standard punya kacang ni lah. Kalau banding dengan almond semua tu tinggi oxalate. Oxalate ni untuk apa? Oxalate ni dia menyebabkan batu, karang, ataupun bagi mereka yang ada masalah-masalah sendi ataupun yang dah kena gout ni, kurangkan bahan-bahan yang beroxalate. Walaupun dia bukan penyebab utama kenapa kena gout, tapi dia juga merosakkan sendi. Kalau oxalate ni terlalu banyak, kan, dia boleh lekat batu karang. So pistachio adalah antara kacang yang paling rendah oxalate. So ini berita baik untuk mereka yang sensitif kepada kacang. Okey, baik. Seterusnya, bila tadi saya lupa nak cerita tentang resepi ni, orang buat daripada kacang, daripada keknya, daripada saladnya, daripada aiskrimnya, pada coffee latte-nya, apa saja mesti ada pistachio punya sekurang-kurangnya dia punya perasa dia. Alright, jadi tuan-tuan sekalian, very famous. Baik, nombor dua kebaikannya, jangan lupa kenapa saya tekankan malam ni dan saya nak cerita pistachio, ialah kalau you cuma ambil segenggam aja, lebih kurang sampai dia orang bilang 70 hingga 73 biji yang belum dibuka, kalau yang berkulit tu dah cukup untuk seharian makanan tambahan daripada makanan biasa. Kita makan ni sebagai makanan, dia panggil snack, good snack food, untuk menjaga kita punya vitamin, minerals, protein, Jadi dia punya kalori pun kalau segenggam macam tu lebih kurang cuma 150 kalori. Kalau dibandingkan dengan macadamia, dengan kacang-kacang pecan, kacang-kacang yang ni lah, Brazil nut semua tu, semua lebih daripada 200 kalori. Jadi dia antara yang terendah juga. Bagus. Tiba masanya saya cerita kenapa you sekali-sekali kalau ada sedikit kemampuan, kalau nak beli pilihan kacang, kalau sama harga, baik ambil kacang ni. Okay? Sebab apa? Dia tinggi sekali dengan potasium, amat tinggi. Maksudnya bila saya kata amat tinggi tu baguslah, sebab kita perlukan potasium. K tu, potasium tu kena tinggi. So kalau you kurang ambil potasium, kan dalam badan kita diperlukan potasium untuk banyak fungsi, daripada jantungnya, ototnya, nerve-nya. So potasium is very important untuk sel. Sodium potassium pump yang you selalu dengar tu. Okay? Selalunya orang tak cukup potasium. Okay? Phosphorus bagus, sampaikan untuk tulang. Kalau you dengar zinc tu sampai dekat 2-3 ribu punya fungsi badan, enzim, dia punya semua pathway untuk metabolisme perlukan zinc. Okay? Vitamin K1 untuk blood clotting, very important. B6 sekejap lagi you dengar, untuk saraf dan sebagainya. B1 very famous. Okay? Untuk jantung, untuk penjagaan kulit dan sebagainya, dan penjagaan mata, very important B1 ni. Lepas tu folate dan iron, dan you tak perlu makan ubat dan pil untuk kulit. Kenapa? Dia ada vitamin C, vitamin E, vitamin A, chlorophyll. Dia cuma tak ada vitamin D. Sebab apa? Dia suruh kita kena matahari juga lah kot, kan? Takkan Tuhan nak bagi semua satu longgok pada kacang macam ni je. Tapi kita pun tak sangka. Kenapa dia hijau? Chlorophyll ni you tahu sangat-sangatlah bagus sebagai detox punya mekanisme. Dia boleh hisap benda-benda yang heavy metal semua tu. Tapi lebih kepada bagusnya antioksida dia lah. Magnesium, copper, ada beta carotene, kan? Kadang-kadang kita tak makan carrot, semua ada kat dalam ni juga. Lepas tu ada protein yang untuk jaga mata pun, lutein dan zeaxanthin. Kalsium pun ada lagi. Jadi terlalu menakjubkan lah. Sebab tu bila you dengar cerita you jangan dengar sebagai pendengar biasa dan daripada doktor ataupun daripada penceramah biasa. You kena ambil iktibar, you kena berfikir kenapa Tuhan jadikan kacang semacam tu rupa-rupanya dalamnya aku bagi banyak signal, banyak informasi-informasi yang kamu tidak tahu. Ni maha besarnya, maha bijaksananya Allah SWT menjadikan sesuatu tu mesti ada kebaikannya. Okey, banyak dengan sikit je. Lepas tu nombor 3 pula, tadi saya bagi title pengganti protein.
Ada orang selalu risau kalau saya suruh galakkan you ambil D&D diet, terutama sekali bagi mereka yang sakit, saya suruh nyah ke tepi semua susu, gula dan bermata berkaki, maksudnya daging-daging tu kan. Bukan sekadar tak boleh makan sampai bila-bila, tapi sekurang-kurangnya untuk detox kan. Bahan-bahan ni banyak hormon, banyak antibiotik. Zaman sekarang punya ternakan you tahu saja. Jadi kita nak ganti dengan apa? Kalau kita nak protein, satu sayur-sayuran, saya dah kata sayur dah cukup kat sana. Tapi kalau you ambil kacang ni pun antara yang most complete amino acid. Amino acid ni kan adalah dasar kepada protein. Protein diperlukan untuk apa? Untuk semua kita punya sel-sel, kita punya tegang, mantap, kulit semua tu, dan untuk proses-proses dalam badan kita, enzim kita semua perlukan protein. Faham tu? Jadi protein ni amat mustahak. Amino acid dia tu ada 20 jenis. 9 daripada 20 ni mesti diambil daripada luar. Body kita tak boleh keluarkan sendiri. Yang lagi 11 tu body kita boleh buat, jadi you tak ambil pun tak apa, dia boleh proses. Tetapi yang 9 ni kena ambil daripada luar. Dan 9 ni boleh datang daripada mana? Contoh pistachio. Jadi pistachio ni Masya Allah, sampai omega 3 pun dia ada kalau you tak makan ikan lagi, walaupun tak sama kuat dengan sacha inci yang kita punya tu, tapi sekurang-kurangnya you buat sebagai menghilangkan kebosanan lah. Asyik-asyik sacha inci je kan, ambil lah pula ni. Saya faham you perlukan variety juga, so dia ada omega 3 juga. Satu lagi, dia punya kebaikan nombor 4 ialah antioksidan. You tahu sangat-sangat lah, barang apa pun yang you makan ataupun you minum, kalau dia kata dia tinggi dengan antioksidan, you kena ambil dia sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Sebab apa? Dia mengurangkan free radical. Saya selalu kata free radical ialah contoh seperti macam kita ni, besi-besi dalam badan kita ni dah berkarat, dia akan cuci karat-karat ni. Jadi antioksidan tu menghilangkan free radicals. Cantik lah, sebab free radical yang menyebabkan banyak penyakit sehingga kan kanser dan masalah jantung semua. Kat sini anda tahu dia memainkan peranan sebab dia banyak seperti vitamin E, carotenoid, semua ni mengurangkan masalah yang jadi karatnya dalam badan kita ni. Baik, seterusnya, kecil kacang macam ni, kalau pun kita ambil cuma segenggam satu hari, didapati jantung kita boleh terjamin. Sebab apa? Orang yang buat kajian, bila dia makan satu genggam dibandingkan dengan yang 2 genggam, okey, yang satu lagi dibanding dengan langsung tak kena pistachio dalam makanan dia orang seharian, yang ambil segenggam boleh turun dia punya kolesterol 9%. Yang ambil 2 genggam boleh turun sampai 12%. Jadi dia sebenarnya pengganti statin lah kalau you nak ikut-ikut. Dan rasanya sedap. Kalau banding dengan statin, ada kesan sampingan lain lagi kan. So saya cadangkan bagi mereka yang dah borderline, yang dah cross sikit-sikit, yang doktor tak marah-marah tu, you ambil ni je, pistachio, sebab terkenal dengan menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Right. Lagi dia menurunkan blood pressure, sebab dalam adanya potasium tadi, ingat tak, magnesium, copper, kalsium, ada phosphorus. Mereka ni lah yang memainkan peranan untuk menyeimbangkan balik masalah kolesterol dan masalah blood pressure pun. Disebabkan dia low calorie, maksudnya tidak tinggi dia punya tenaga dia. Jadi kalau you makan berlebihan pun tak apa, dan didapati disebabkan dia juga tinggi dengan bukan saja protein, tinggi dengan fiber. You tahu kan, bila saya buat RX slide tu, saya tinggikan fiber saya. Saya masukkan dengan kalau you ambil fiber up pun bagus kan. Tetapi ni sebagai dia punya, orang kata yang lebih natural. Terus daripada makanan, fiber terkenal dalam pistachio, sehingga kan ada kumpulan-kumpulan tu menjadikan pistachio ni sebagai program untuk weight loss, untuk menguruskan badan. You makan terlebih sikit pun dia tak gemuk, dan dia mengenyangkan. Maka bila mengenyangkan tu, you tak payah makan banyak, secara automatik you tak akan lahap, tak makan sampai sedawa, insyaAllah beres. Okey, seterusnya, untuk penjagaan mata, macular degeneration, ingat tak masalah kalau mata tak jaga betul sampai buta tu. Dan satu lagi, cataract. Dua ni yang paling popular menyebabkan rabun dan buta. Maka pistachio antara makanan yang boleh kita tingkatkan yang dinamakan lutein dan zeaxanthin. Lutein dan zeaxanthin ni paling banyak di belakang retina dan bahagian kornea. Dia tinggal kat situ. Jadi kalau dia berkurangan, itulah disebabkan rosak mata tadi, kita masukkan balik melalui pemakanan pistachio. Okey, faham?
Bagi mereka yang sembelit pula dan masalah apa tu digestion, masalah gastrointestinal tract, lagi bagus. Sebab apa? Terkenal dalam 30 gram lebih kurang segenggam tadi, lebih kurang 3-40 gram lah kan, genggaman yang biasa je. Okey, jangan macam ni bukan genggam. Okey. Genggam betul-betul genggam macam tu. Okey, lebih kurang 50-60 biji yang belum dibuka tu, kalau you makan dah cukup untuk 3 gram fiber. 3 gram tu maksud saya kalau sehari tu sepatutnya you ambil antara 9 hingga 10 gram, baru fiber you cukup. Jadi kalau you ambil ni lepas tu nanti sayur tengah hari, nanti malam lagi sayur, cukup lah untuk penjagaan supaya tidak sembelit atau masalah tak jaga bakteria yang baik. Ingat tak, kita kena ingat bakteria baik tu kena jaga habis-habisan. Baik, kebaikan seterusnya iaitu saya kata tadi, anemia. Bila you ambil pistachio, dia secara automatik kalau you tambah dengan makanan yang resmi you, yang biasa, tapi you cover, orang panggil booster dengan apa tu pistachio ni, insyaAllah you punya anemia akan dibantu secara automatik tanpa makan ubat. Sebab apa? Dia sendiri ada iron dan ada folate, so tidak perlu you nak kecuali kalau lemah sangat lah, ataupun anemia you sampai berdarah banyak dalam badan you, memang kena bantuan daripada perubatan doktor. Tapi saya takat borderline ini saja. Sebab itulah kita nak you berkuasa ataupun diberi mandat untuk jaga diri sendiri. Seterusnya, skincare. Banyak kali saya pun banyak keluar arek siang kan, dengan mask, dengan serum, dengan saya punya krim tu semua. Tapi you juga kena jaga daripada dalam. Daripada dalam datangnya daripada mana? B6, kena ada vitamin E, kena ada selenium. Ni semua ada dalam pistachio. Berapa banyak? 1 atau 2 genggam paling banyak. Dia jadi moisturizer yang natural. Dia membantu kalau ada acne, jerawat dan ada parut-parut lama. Ramai orang dah pakai minyak pistachio ni untuk buat aromaterapi. Sebab minyak dalam pistachio, kacang-kacang semua ada minyak. So dia orang dah extract untuk buat salah satu daripada pilihan untuk buat massage, aromaterapi, ya. Dan ujung-ujungnya kalau you ada radangan pun, kan saya kata tadi, sebab dia ada omega 3, walaupun sedikit dia memainkan peranan juga untuk menghilangkan atau mengurangkan radangan. Tapi tak samalah kuat dengan sacha inci kan, you faham tu. Neuroprotective, dia juga menjaga bahagian saraf-saraf sehinggakan saraf ke otak pun. Dia memberi kawalan yang terbaik untuk saraf. Dia membantu immunity, sebab B6 terkenal untuk immunity. Tetapi yang saya nak tarik perhatian you adalah satu ialah sleep. Tidur you akan lebih nyenyak, sebab dia ada anti stress. Jangan main semua mineral tadi tu, kalau tak cukup, you tahu kan orang tak boleh tidur kadang-kadang bukan ada masalah, bukan sebabkan dia banyak kerja kat office atau bergaduh alung cari apa-apa, tak. Dia cuma tak boleh tidur, dia tak tahu sebab pun. Rupanya vitamin dan mineral yang ada dalam contohnya pistachio ni dia tak cukup. Contohnya apa dia untuk tidur ni? B1, B6, lepas tu ada lagi macam potasium, ada zinc, semua tu very good untuk mententeramkan you punya jiwa you terutama sekali. Kalsium pun memainkan peranan. Rupanya pistachio ni terkenal untuk orang yang dah pandai belajar tentang apa lagi nak makan. Saya ulang, perkataannya apa lagi aku boleh makan, inilah dia. Okey, sebab kadang-kadang you dah tak tahu apa lagi, duk asyik makan sayur buah je, Allah bawa nak cemuih lah orang utara katakan. Kacang pun asyik kacang-kacang yang dah biasa, cashew nut, inilah dia jawapannya. Okey, sebab terkenal diabetes dibantu oleh pistachio. Dan untuk orang lelaki dan wanita yang suami isteri, ada berita baik untuk erectile dysfunction. Okey, kalau you ambil jantana, lama saya tak cerita pasal jantana kan, sebab saya pun mungkin produk tu agak beberapa sampai saya tak ingat. Tapi jantana tu memang masih lagi boleh dipakai bagi mereka yang faham. Dia bukan Viagra, untuk menjaga vitamin, mineral dan zat-zat untuk mempertahankan supaya orang lelaki tidak jatuh libidonya. Rupanya dalam pistachio ni amat terkenal sebab dia ada apa? Satu nama arginin. Arginin dia membuka pembuluh darah, maka senanglah blood flow, maka kuranglah masalah erectile dysfunction. Okey, berarti libido you boleh bertahan. Rupa-rupanya dalam magic ni
kacang ni rupa-rupanya daripada sekarang kalau kita boleh order pun online sekarang kan. Kalau you ada dapat bonus ke sikit, sebab harganya tu saya faham agak mahal juga, tetapi kalau dibandingkan ada juga sales yang tertentu. Cuma bila sale tu I nak you pastikan you dapat kacang yang fresh juga. Tak nak sales yang kacang orang nak buang punya, sebab saya kata apa tadi, ada aflatoxin. Kalau dia dah lama sangat tak salah nah. Okey, baik, terima kasih banyak saudara sekalian. Waktunya sesuai kita beristirahat. Saya mengharapkan you suka program-program macam ni. Boleh anda share tak dengan kawan sebelah ke siapa-siapa, sebab saya sentiasa akan bagi ilmu yang terbaik mungkin, supaya yang saya harap you boleh meningkatkan ilmu you, sebab itulah salah satu caranya saya percaya untuk kita bila berdoa, ya Allah bagilah naikkan darjat aku tu kan, yang dikata Rabbi firli warhamni wajburni warfaqni tu. Bila kena warfaqni tu, saya selalu mencari jalan macam mana lagi Tuhan nak menunjukkan bahawa kita tu boleh diangkat lagi, dengan tidak lain tidak bukan juga selain daripada Tuhan yang bagi, kita pun kena berusaha, dan usaha melalui ilmu lah antara yang terbaik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam pada family semua. Bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,